والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بأمه ومشايخنا في الدارين يا رب العالمين. Wasti'aratu al-harfi sama situ, iaitu kita pada perbahasan yang sama, iaitu pada isti'arah, iaitu pada pertemuan yang lepas kita bahas isti'arah yang berkait dengan fi'il, yang berkait dengan isim, kan? Dan kita tinggal yang kita tinggal adalah isti'arah al-harfi. Maksudnya kebanyakan isti'arah itu berlaku pada asma, dan begitu juga pada al-af'al, dan begitu juga pada huruf. Baik. Dan misal bagi huruf adalah wasti'aratu al-harfi fi nahwi wa la usallibannakum fi juzu'in nakhli. Iaitu ini adalah ayat yang dikata kepada siapa? Sebut kepada syukran. Biasa sebut kepada penyair ataupun pengikut penyihir Fir'aun. Ini Fir'aun ketika itu Nabi Musa. Maksudnya cerita pasal Nabi Musa, iaitu sihir siapa? Penyihir ketika tu kan, maksudnya Nabi Musa ni diutus pada zaman ramai penyihir, kan? Sang penyihir dan sebagainya. Jadi ketika mana Nabi Musa ni dan qataka fa'alqa asahu, maka berubah seolah-olah berubah menjadi ular dan lalu membahas semua sihir-sihir yang dibuat oleh penyihir ketika itu. Baik. Jadi ketika itu bila penyihir, cerita bila penyihir melihat apa yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihissalam, mereka beriman. Ketika mereka menyatakan keimanan kepada Nabi Musa, apa yang dibuat oleh Fir'aun ketika itu, dia berikrar ataupun dia ni berjanji untuk mengazab penyihir tadi. Sedangkan penyihir asalnya daripada penyokong dia, Fir'aun. Kemudian berpindah kepada penyokong kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Musa. Maka ketika itu katalah, maksudnya diceritakan, dihikayatkan, wala usallibannakum fi juzu'in nakhli, wala usallibannakum, maka aku akan salibkan kalian ni, iaitu siapa? Penyihir-penyihir tadi, ke atas juzu'in nakhli, ke atas pohon tamar. Juzuk iaitu pokok batang pokok tamar. Okay, baik. Kita salib dalam pokok tamar ke ataupun atas pokok tamar? Kan kita fikirlah, kita salib atas, salib kan? Salib tak sini, bukan tak dalam kan? Jadi bila begitu, maka berlaku isti'arah. Maksudnya kita kata asalnya la usallib ala juz'in nakhli asalnya, tapi kita Allah Subhanahu Wa Taala ta'bir dengan fi juz', ta'bir dengan fi juz'in nakhli. Okay, baik. Jadi berlaku apa? Berlaku isti'arah. Dekat mana wajah isti'arah yang berlaku? Baik, isti'arah pada haraf sebenarnya ada 3 mazhab. Tapi kita sebut yang mazhab yang jumhur, iaitu mazhab Imam Khatib. Mazhab Imam Khatib yang disebut dalam kitab Talqis Miftah. Kita akan sebut isti'arah haraf ini, isti'aratul harfi, berlaku pada makna huruf. Isti'arah haraf
berlaku pada makna huruf. Apa yang dimaksudkan dengan makna huruf? Iaitu zarfiyah ataupun apa? Fauqiyah, tahtiyah, aliyah dan sebagainya. Okay, baik. Itu kita sebut. Maksudnya bila kita belajar dalam awamil, kan? Awamil bincang apakah makna mana-mana haraf jar. Haraf jar fi zarfiyah, kan? Ala lil ulfiyah contohnya. Inda lil apa? Mana-manalah. Lam lil milki. Itu makna. Dan berlaku isti'arah pada makna. Berlaku isti'arah pada makna. Okay, baik. Maka di sini walau salbibannakum fi juz'in nakhli, isti'arah itu berlaku pada fi juz'in nakhli. Majmuk dia fi juz'in nakhli. Okay, baik. Jadi kita akan kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kejap. Oh, silap. Okay, baik. Isti'arah kita sebut apa? Di sisi Imam Khatib tadi kan kita sebut berlaku pada ma'ani huruf. Bukan. Imam Sakaki silap. Imam As-Sakaki kata berlaku pada ma'ani huruf. Okay. Di sisi Imam Khatib jadi salah pula. Maksud kena sebut mazhab ni. Tak apalah. Mazhab Imam Khatib berlaku pada isim majrur. Di mana? Pada juz'in nakhli. Pada isim majrur, iaitu pada juz'in nakhli. Okay, baik. Jadi macam mana wajah berlakunya isti'arah? Kita akan kata wajah dia adalah apa kita kata sini, tengok depan. Seumpama kita kata begini, kita sebut mazhab Imam Khatib, jumhur. Kita sebutlah jumhur. Kalau dalam usul syiarah ada nama lain, dipanggil madrasah lain, ada mazhab yang dinamakan benda lain. Boleh tengoklah dalam usul syiarah. Okay, baik. Dalam tu, okay, baik, di sisi Khatib iaitu jumhur, dia akan kata berlaku isti'arah pada ismun majrur. Okay, baik. Macam mana wajah dia? Iaitu kita sebut di sini pada berlakulah juz'in nakhli ataupun sebut fi juz'in nakhli. Fi juz'in nakhli. Kita sebut apakah ijra'at ataupun cara kita nak sebut isti'arah ataupun usul isti'arah. Kita sebut di sini kita kena ta'yin dalam isti'arah haraf ni, kita kena ta'yin di manakah berlaku isti'arah. Maka kita kata isti'arah di sisi Imam Khatib di jumhur iaitu berlaku pada juz'in nakhli. Baik, juz'in nakhli. Maka kita akan kata macam mana? Kita akan kata syabbaha ataupun syubbihat lah sini, syubbihat juz'in nakhli. Juz'in nakhli al-musta'la 'alaiha dengan bizuruf al-haqiqah. Contoh jami'in tamattu fi kulli. Baik. Jadi disebut, maksudnya ditashbihkan
batang ataupun pohon tamar tadi yang diistiahlakkan ke atas ni, maksudnya diletak sesuatu di atas juzuk nakhli tadi. Maka kita tashbihkan juzuk nakhli itu dengan apa? Dengan az-zurf. Dengan apa? Dengan az-zarfi. Dengan zurf al-haqiqah. Dengan maksud apa? Zurf haqiqah ni maksudnya tempat. Zarfun, kalau kita faham maksud zarfun, kita akan ada dua benda. Kita ada zarfun, kita ada mazrufun. Ini dalam kitab yang akan dibahas, biasanya dibahas dalam kitab Awamil Syarah Syarh Khalid, ada disebut Syarah Khalid disebut, ataupun Syarah Awamil sendiri, ataupun matan Awamil diisyarat masalah zarfiyah kan. Maka disebut zarfiyah ada dua, zarfiyah al-haqiqah dengan zarfiyah majaziyah kan. Maka ketika mana kita sebut zarfiyah, mesti ada dua komponen. Zaraf mesti ada bekas, mesti ada benda yang duduk dalam bekas. Berarti zarfun tu bekas, mazruf tu adalah sesuatu yang kita letak dalam bekas. Baik, sekiranya benda tu hissi, seumpama air adalah mazruf, zaraf adalah bekas ni. Maka kita letak air, kita bagi apa? Kita sebut air dalam bekas, dalam botol ni, kita sebut apa? Kita sebut dia adalah zarfiyah haqiqiyah kan. Baik, al-ilmu fi sudur. Al-ilmu, ilmu benda yang maknawi. Baik, itu maksudnya kita umpamakan ilmu ini seumpama air, kita letak dalam dada, dan benda tu bukan isi. Maksudnya kita tidak boleh kita letak ilmu dalam dada, tapi kita hanya khayal. Maka ketika kita sebut zarfiyah majaziyah. Baik, jadi di sini dia tashbihkan zaraf hakikiyah dengan maksud apa? Seumpama kita letak sesuatu barang, kita letak recorder ni di atas meja, maka dia tashbihkan pohon tamar ni, pohon tamar contoh, dia letak orang ikat di atas. Baik, maka dia tashbihkan dengan sesuatu yang diletak dalam air, letak air dalam botol. Itu maksudnya. Dengan maksud apa? Dengan bijami tamakun dikulli. Dengan maksud apa? Jami'in tamakun. Apakah maksud tamakun? Subut. Dengan maksud subut di sini. Dengan maksud subutun. Dengan maksud istiqrar. Sebagaimana kita sebut MP3 ni, recorder ni ada wujud ataupun istiqrar pada atas meja. Air wujud dalam botol, air subut tamakun dalam botol. Baik, maka kita akan kata, selepas kita ijrakan tashbih, maka kita akan kata apa? Kita akan kata kemudian kita akan hazaf musyabbah. Kita akan hazaf al-musyabbah. Sifat musyabbah wa yabqa musyabbah. Apakah musyabbah? Musyabbah iaitu juzuk nakhli. Wa yabqa musyabbah iaitu zurf. Maksudnya ketika itu summa ustu'ira, kita pinjam daripada lafaz ustu'ira ustu'ira min zurfi hakikiyah wa iya
juzuk. Ada sabili isti'arah tasbihiyah tabaiyah. Baik, ini contoh ijra'. Maksudnya kita jadikan dia tu daripada isti'arah tasbihiyah. Akan dibahas ke depan ya. Baik, Allah SWT jadi Muhammad. Baik, maka terjadilah isti'arah tasbihiyah tabaiyah fil harfi. Baik, kita sebut apa? Di sini kita sebut kita pinjam, maksudnya kita hazaf musyabbah iaitu juzuk nahli dan kita kekalkan zuruf. Baik, kemudian kita pinjam daripada kumpulan zuruf hakikiyah. Kita pinjam satu afrod dia. Apa afrod dia? Iaitu fi, kalimah fi. So apa kalimah fi? Kerana pada kalimah fi ni yadullu ala talabbus, yadullu ala talabbus talabbus az-zarf di mazruf, yadullu ala talabbus. Baik, maka kita pinjam kalimah fi yang asalnya yang diletakkan untuk zarfiyah sebagaimana kita sebut tadi, untuk robek di antara zarf dengan mazruf dan ai dengan batal. Talabbus ni dia dalam kitab banyak guna. Talabbus. Apa maksud talabbus? Orang pondok akan terjemah dengan bersepakat. Seolah-olah kita pakai baju. Maka kita khoyal lah. Kita kena khoyal seolah-olah air ni seolah-olah botol ni memakai air. Seolah-olah botol tersebut memakai air. Contoh dipanggil talabbus, tapi itu makna secara luar. Tapi yang dimaksud talabbus ni dengan maksud apa? Kita sebut ada alasan, ada kaitan. Itu terjemah yang rasanya yang lebih dekat di sudut mana, yang lebih dekat dengan sudut mana. Talabbus ni maksud adanya ta'alluq bainal zarfi wal mazruf min ayyi jihah. Maksudnya ikutlah, kalau zaraf kalau min ayyi min zarfiyah maksudnya kita letak dalam. Kalau tahta ta'at, apa maksudnya ada talabbus juga, tapi min jihah apa? Satu duduk atas, satu duduk bawah. Satu duduk fawqa ataupun indah, ataupun janib, ataupun yamin, ataupun shimal, khalfa, amama dan sebagainya. Baik, maka dia kita tak ambil fi kerana ada munasabah dengan juzuk. Sebab apa? Pada juzuk ni ada munasabah kerana pada juzuk ni asalnya kita sebut tampil dengan talabbus, kita sebut al-maslubin, orang yang disalib.
al-maslubin bil juzuk. Baik, al-maslubin dengan juzuk. Tapi ini min haitsu zarfiyah sini. Di sini min haitsu alawiyah ataupun unwiyah ataupun al-isti'la yang disebut dalam kitab disebut isti'la. Maksudnya istilah di sini dengan maksud apa? Juzuk ni adalah al-musta'la yang kita letak atas dia. Al-musta'la ni yang diletak. Okay. Jadi pada masalah ni dia kata asalnya fi ada kaitan dengan zaraf dengan mazmum. Maka kita buat tashbihkan benda tu, kita letak pada masalah apa? Masalah talaffuznya orang yang disalib dengan pokok tadi. Atas jihad orang yang salib di atas pohon tamar. Baik, itu panggil isti'arah fil harfi. Maka kita sebut sekali lagi, isti'arah al-harfi sebenarnya ada dua mazhab. Ada dua mazhab. Iaitu mazhab yang jumhur kita sebut, mazhab jumhur, iaitu berlaku pada apa? Isti'arah bil harfi ini berlaku pada pada isim majhul. Berlaku pada isim majhul. Di sana maksudnya ada khilaf lah di antara mazhab Imam As-Sakati dengan mazhab Al-Khatib. Baik, Imam Khatib ataupun Imam Sakati akan sebut pada masalah berlakunya isti'arah pada ma'ani harfi. Baik, kemudian sebut lagi contoh lain selain daripada fi, disebut contoh iaitu berlaku pada harfun illah. Ayat Quran kata faltaqatahu al-fir'aun liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Kisah Nabi Musa juga, iaitu faltaqata putih, iltiqa, iltaqata, iaitu ada satu masalah namanya lah. Maksudnya disebut luqatah, masalah luqatah, suatu barang yang ditinggal oleh orang, lepas tu kita lelang. Maksudnya kita minta hak, kita elan siapa yang pemilik bagi barang tersebut sehingga satu tempoh yang tertentu. Maka ada, maksudnya boleh kita milikkan barang yang kita jumpa. Misalnya apa? Misalnya ada sesuatu yang jatuh daripada seseorang, ketika musafir dan sebagainya. Baik, ini panggil luqatah. Jadi iltaqata dengan maksud kita kutip Nabi, maksudnya Ali Fir'aun, keluarga Fir'aun ni mengutip Nabi Musa AS, hak kembali kepada Nabi Musa. Supaya apa? Liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Baik, di sini ada berlaku ni majas pada liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Baik, maksudnya kita tashbihkan masalah apa? Ibu apa yang tidak ada anak, dia ambil anak, angkat untuk apa? Untuk menzalimi ke? Ataupun untuk memberi kasih sayang? Ataupun nak buat mainan?
Tak. Ambil anak angkat untuk diberi kasih sayang, kan? Jadi di sini seolah-olah Alu Fir'aun ni ambil Nabi Musa dalam keadaan dia kecil ni, ambil untuk jadi musuh pada akan datang. Adakah itu? Tak. Di sini berlakunya istiarah. Sebab mereka mengambil Nabi Musa sebagai ketika itu Nabi Musa bayi, mengambil untuk diasuh dan sebagainya untuk menjadi ra'fatan, qurratu ain, penyejuk mata bagi mereka, bagi keluarga mereka. Bukanlah untuk menjadi adu, musuh dan menjadi malapetaka yang memberi kepada kesedihan kepada keluarga mereka. Maka dalam kitab Lahu dia akan menisbahkan ataupun kitab Ma'ani Al-Hafi dia akan sebut lam di sini lamun aqibah. Lamun aqibah maksudnya lam yang memberi natijah buruk. Natijah buruk. Baik. Jadi di sini berlakunya istiarah pada liyakuna lahum adwan wa hazana, iaitu pada haraf lam, yang mana asalnya lam untuk apa? Lam lil'illah. Lam lil'illah. Tapi digunakan untuk menta'bid akibat selepas daripada mereka ambil Nabi mengasuh Nabi Musa pada tempoh yang akan datang. Okay, baik. Jadi di sini ada berlakunya isti'arah, iaitu berlakunya isti'arah di sini kita sebut syabbaha. Syabbaha al-adawah wal husna. Ya, syabbaha al-adawah baik. Jadi tashbih dia berlaku pada masalah ni, iaitu kita tashbihkan musuh dan juga kesedihan yang terhasil daripada mereka ni mengambil ahli Fir'aun ni mengambil Nabi Musa sebagai asuhan mereka. Maka ditashbihkan dengan apa? Dengan al-illah al-haqiqiyah. Apakah illah haqiqiyah? Iaitu tashbihkan al-mahabbah wal-ra'fah. Ataupun disebut syabbaha al-adawa wal-huzn bil mahabbati wal-ra'fah. Laku dia sebut mubasyarah, kita sebut gitu, syabbaha al-adawa wal-huzn bil mahabbah wal-ra'fah. Baik, yang wal-mahabbah wal-ra'fah itu adalah illah hakikiyah. Baik, ketika itu akan jadi apa? Apakah wajah yang menghimpunkan antara dua ni? Iaitu kedua-dua itu menatijahkan kepada taratub fi kulli syai' min syai'. Maksudnya iltiqa, maksudnya adawah dengan huzn tersebut adalah satu natijah. Taratub ni dengan maksud apa? Taratub dengan maksud asarun, taksir, ataupun disebut asarun lah, disebut asarun.
kesan. Kesan. Maksudnya kedua-dua tadi al-adawah wal huzn adalah kesan. Mahabbah dan ra'fah juga adalah satu kesan. Okay, baik. Maka ketika ni macam pada masalah sebelumnya, kita hazaf musyabbah dan kita katakan musyabbah ni, kan? Dan kita pinjam ustu'ira, kita pinjam daripada kumpulan apa? Daripada mahabbah wal ra'fah, kan? Kita pinjam lam ketika itu disebut sinilah, maksudnya sifat ni, sifat al-musyabbah wa yabqa al-musyabbah. Kemudian dia sebut apa? Kita sebut ustu'ira min apa al-mahabbah wal ra'fah isti'arat lafz al-lam baik. Ini sebetulnya Subhanallah lafzullah mi kan? Lagi sana dulu, lagi sana. Sirah lafzullah mintaratu. Ternyata hati iya. Kita rotugi al-aqibah. Ayat ini. Baik. Jadi lepas kita tasbihkan tadi, maka kita hazaf musyabbah dan kita katakan musyabbah bi. Maka kita pinjam lafaz lam. Yang mana lafaz lam tersebut kita ambil daripada kumpulan apa? Daripada kumpulan musyabbah bi. Daripada kumpulan musyabbah bi, iaitu taratub al-'illah al-haqiqiyah. Baik. Maka kita pinjam untuk siapa? Untuk kita takbir al-aqibah, taratubul al-aqibah. Yang mana kita faham daripada apa? Al-adawah wal huzn. Taratub al-'illah al-haqiqiyah itu al-mahabbah wal ra'fah. Baik. Atas jalanan sabili isti'arah tasrihiyah tabaiyah. Isti'arah tabaiyah. Isti'arah at-tasrihiyah tabaiyah. Baik. Okay. Ini yang faham daripada apa? Fal taqatahu alu fir'aun yakuna lahu aduwan wa hazanan. Kemudian qala musannif, disebut apa? Disebut wala jadwa fi tasmiyatiha tabaiyatan. Wala jadwa
fi tasmiyatiha tabaiyah. Baik, di sini seolah-olah musannif ada ra'yun yang tersendiri, iaitu seolah dia kata bahawasanya masalah ni adalah masalah isti'arah tabaiyah ni tidak ada dalam taksim yang kita bagi daripada asliyah dan tabaiyah. Seolah-olah itu, seolah-olah dia nak kritik bahawasanya kita tidak namakan isti'arah yang kita kata isti'arah berlaku pada fa'il, berlaku pada haraf, berlaku pada satu lagi adalah mustaqat, istilah tersebut. Itu kita tidak bagi tabaiyah, seolah-olah gitu. Maksudnya sepatutnya kita tidak bagi tabaiyah. Baik, kecuali sebagaimana dalam nota muallif nombor 3 tu dalam kitab, nota yang panjang lah, nota muallif, dia kata apa? Asyartu ila anna taqsim al-isti'arah ila asliyatin wa tabaiyatin taqsimun, iaitu khabar bagian taqsimun la ila tahta, yang tidak perlu diperpanjangkan masalah di bawahnya. Kecuali apa? Kecuali apa yang diberi faham daripada kalam asrul balagh, iaitu kalam daripada Abu Bahir bin Jani, kata apa? Bahawasanya qauli tabaiyah itu adalah ablagh. Bahawasanya isti'arah dengan kita ada, maksud bila kita buat compare di antara tabaiyah dan asliyah, kita akan kata tabaiyah lebih mubalaghah. Baik, kurang dia masalah yang panjang lah, masalah yang hilang di bawah. Jadi kita akan tahu bahawa ada ra'yun lah pada masalah Ibnu Ashur dalam masalah kita mempernamakan itu adalah tabaiyah. Cumanya kalau dalam masalah yang sebenar dalam kitab Balaghah, kita akan tahu ulama menyatakan kenapa kita menamakan isti'arah yang berlaku pada haraf, yang berlaku pada fa'il dengan mustaqat tabaiyah. Ada wajah yang lain. Di sini musannif dia menolak kita mempenamakan isti'arah yang berlaku pada 3 tempat tadi tabaiyah, sebab macam tidak ada wajah. La jadual maksud apa? Jadual maksud la manfa'ah. Jadual maksud la manfa'ah ataupun la hasanan la husnan padanya. Pada mempenamakan tasmiyatiha, ha tu kembali pada isti'arah yang kembali kepada fa'il mustaqat dan juga haraf hak dhamir wala jadwal, dan tidak ada manfaat pada mempenamakan isti'arah tasmiyatiha. Isti'arah tu alif lam yang kembali kepada 3 tempat adalah fa'il, haraf dan mustaqat dan haraf. Itu kita namakan tasmiyatiha tabaiyatan. Baik, cumanya dalam di sisi ulama balaghah mempenamakan tabaiyah pada fa'il ataupun pada isim mustaqat kerana apa? Kerana kita kembalikan masalah tashbih kepada masdar, sebagaimana kita telah bahaskan pada masalah sebelumnya, nataqatil hal ataupun falisanu hali bil shikayati antaq, iaitu pada mustaqat. Bahawasanya kita tidak sebut tashbihkan tashbih itu, maksudnya kita tashbihkan antaqu dengan adalu mubasyarah. Bahkan kita kembalikan antaqu dengan adalu kepada masdarnya. Jangan sebut tashbih al-nutqu dengan ad-dalalah. Begitu juga pada nataqal hal, nataqatul al-hal, nataqat al-hal, kita kembalikan
asalnya kita tashbihkan nataqat kepada dalat dengan dalat, tapi kita dah sebut mumasyarah begitu. Bahkan ulama balaghah kembalikan nataqat hal tashbihkan dan dalat kembali kepada al-nutqu dengan ad-dalalah, 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 ad-dilalah. Mana dah? Maka ketika itu sebab apa? Ulama balaghah sebut bahawasanya kerana tashbih kita perlu kepada sesuatu yang sabit. Sesuatu yang sabit. Masdar adalah sesuatu yang sabit. Adapun fa'il bukan sesuatu yang sabit. Sebab apa? Fa'il berkaitan dengan zaman. Adanya tajaddud, adanya perubahan, tidak kekal. Maka tashbih asalnya mestilah kita mentashbihkan sesuatu yang kekal ataupun yang sabit dan sebagainya. Baik, itu wajah kita menamakan tabaiyah. Kerana apa? Kerana isim ataupun mushtaq ataupun fa'il itu mengikut tashbih yang daripada masdar, maka dinamakan tabaiyah. Apakah wajah tabaiyah? Kita namakan tabaiyah pada haraf. Apakah wajah dia? Iaitu sama, iaitu kita melihat kepada isim majrur dia. Kita lihat pada isim majrur sebagaimana kita sebut tadi pada masalah iltiqat faltaqatahu dengan wa usallibannakum fi juz'in nakhli. Maka kita kata isti'arah berlaku pada fi ke? Maksudnya pada masalah wala usallibannakum fi juz'in nakhli kita sebut tashbih fi dengan ala, itu ke? Tak. Bahkan kita kembalikan masalah fi dengan ala tadi kembali kepada asal, kembali kepada sama ada di sisi imam mazhab imam al-Khatib yang kita bahas, kembali kepada isim majrur. Maka kita sebut tashbih isim majrur dengan yang ditashbihkan musyabbah bi tadi, dan kemudian kita ambil afrad, iaitu daripada haraf jar, fi dan juga lam tu. Jadi kita tashbihkan fi dengan lam tu mengikut apa yang mengikut yang munasabah dengan apa yang ada pada tashbih isim majrur tadi. Maka dinamakan tabaiyah sebab ikut, mengikut yang asal. Baik. Allah SWT wala jadwal fi tasmiyatiha tabaiyah. Okay. Kemudian masuk pada wala yusta'aru al-ismu wala yusta'aru al-ismu al-alam wala yusta'aru al-ismu al-alam. Dan kita tidak buat isti'arah daripada apa kata nama khas, alam, nama orang. Maksudnya isim ni, isim ada dua. Yang menjadi isti'arah adalah isim ada dua, pecah kepada mushtaqat, pecah kepada alam. Okay, baik. Maka yang berlaku isti'arah asalnya adalah pada mushtaqat, isim fa'il, isim maf'ul, isim mubalaghah dan sebagainya lah. Okay, baik. Adapun alam tidak, asalnya pada kaedah tidak, kecuali illa, maksudnya kecuali idza tadammana wasfan mushtaharan, ketika mana makna yang ada pada alam tersebut ada makna yang makna wasaf, ada makna wasf. Contohnya apa? Hatim. Hatim nama orang. Hatim adalah nama orang. Tapi bila kita tak ambil Hatim, maka kita akan faham dia adalah seorang yang karim, rajulun karimun, rajulun karim. Okay, baik. Ketika mana kita faham ketika Hatim mengandungi maksud rajulun karim ataupun rajulun jad, maka ketika itu disebut karim tu, karim dengan jad, adakah dia itu isim alam ataupun wasaf? Karimun dengan jad tu wasaf, sifat kan, ataupun kita sebut sighah mubalaghah dan sebagainya lah. Maka kita akan sebut dia adalah isim ataupun kita sebut wasaf. Maka kerana dia itu mengandungi makna wasaf, maka boleh buat isti'arah. Tapi kita sebut Zaidun, boleh buat isti'arah.
Tidak boleh. Sebab apa? Kerana tidak ada makna wasaf padanya. Sebagaimana pada hatim. Hatim ada maksud rajulun jadun ataupun rajulun karimun. Baik, ataupun sahban. Sahban bil fasahah, maksudnya orang Arab dia takbir, dia gunakan sahban ini untuk buat isti'arah bagi orang yang bercakap fasih, bercakap dengan cakapan fasih. Maka bila disebut sahban, kita akan faham pada sahban itu makna rajulun fasihun. Bila disebut rajulun fasih, fasihun adalah daripada wasaf. Ketika ada makna wasaf, kita boleh buat isti'arah ketika itu. Baik. Wa tanqasimu al-isti'arah ila musarrahatin wa makniyatin. Fal musarrahah hiya allati surriha fiha bi lafzil musyabbah bih. Hiya allati surriha fiha bi lafzil musyabbah bih. Wastu'mila fil mushabbahi malfuzan bihi aw muqaddara. Baik, fal musarrahah maksudnya di sini ada taksim, yang mana taksim kepada isti'arah tasrihiyah dengan isti'arah makniyah. Maka disebut fal musarrahah ataupun nama lain tasrihiyah, kita sebut iaitu apa ta'rif dia, iaitu hiyallati, iaitu isti'arah yang mana ditasrihkan, dizahirkan padanya isti'arah tersebut dengan lafaz musyabbah bih. Maksudnya jumlah tersebut ada musyabbah bih, ditasrihkan, dizahirkan. Kemudian kita gunakan lafaz musyabbah bih tersebut untuk musyabbah. Fil musyabbah maksud ustu'mila lil musyabbah. Ustu'mila lafzul musyabbah bih pada musyabbah. Dengan maksud apa? Dengan kita kata, kita dakwa bahawasanya musyabbah adalah salah satu daripada afrad musyabbah. So, apa begitu? Intiam. Sama ada isti'arah tersebut berlaku disebut secara lafaz malfuzan ataupun tidak kita takdirkan. Maksudnya kita takdirkan isti'arah itu ada dalam ayat. Ada isti'arah yang disebut dalam ayat, ada isti'arah yang tidak disebut dalam ayat. Yang akan bagi contoh ni. Baik, contohnya apa? Lada asadin. Ini contoh bagi isti'arah yang disebut secara soleh. Isti'arah tasrihiyah disebut secara lafaz dalam ayat. Sebut lada asadin, iaitu daripada isyarat kepada ada yang diambil daripada satu penyair, iaitu perkataan qaul Zuhair, kata lada asadin syafis silah muqazzafin lahu libadun asfaru lam tughallal. Lahu lada asadin, di sisi akunya adanya satu singa syafis silah yang mempunyai apa panggil peralatan silah ataupun pedang dan sebagainya yang tajam. Muqazzafin lahu libadun, yang dilempar padanya. Muqazzaf dengan maksud yang dilempar. Lahu libadun, adanya pada libat, maksudnya bulu-bulu singa. Maksudnya bulu kepala itu bagi libadun. Asfaruhu lam tuklami, dan kuku dia pula tidak dipotong. Maksudnya apa? Kuku yang tajam lah di sini, kinayah kuku daripada tajam. Maka ketika itu apa? Disebut lada asadin. Maka di sini adanya kita tasrihkan lafaz musyabbah bih. Asalnya apa? Lada rajulin ka asadin saja. Lada rajulin ka asadin. Tapi kita hazaf musyabbah, iaitu rajulun syuja', dan kita kekalkan musyabbah bih, iaitu asadin. Maka itu dinamakan sebagaimana ketika itu kita sebut itu adalah daripada masalah isti'arah tasrihiyah, sebagaimana kita telah kita sebut pada masalah sebelumnya. Baik, contoh yang lain iaitu wa nahwu qaulul mujib na'am. Seumpama orang yang menjawab satu soalan, dia sebut na'am. Seolah-olah dikatakan kepada orang yang menjawab tadi, masalan dia kata apa? Tunaghi wazalan inda babil amili. Dia sebut na'am. Dia adalah syair daripada Hasan bin Sabit. Dia sebut apa?
tunari lada adwari huran nawa'ima wa kahil ma'aqikal bisani bi'ithmidi. Baik. Jadi disebut apa? Tunari. Tunari dengan maksud apa? Dengan cahaya, dengan cahawai panggil. Buat kata bermadah dipanggil ghazalun, syairul ghazal dengan maksud apa? Syair berpuitis, bermadah. Saumu thalathati ayamin min kulli syahrin saumud dahri. Telah warid dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa 3 hari setiap bulan bersamaan puasa 1 tahun. Apa begitu? Puasa 3 hari setiap bulan bersama setahun. Macam mana sebab tadi tak? Kerana setiap amalan paling kurang 10 kali ganda, maka bila kita puasa 3 hari setiap bulan, seolah kita puasa 30 hari. Puasa 30 hari bersama puasa setiap bulan, setiap hari dalam bulan. Maka kalau kita buat gitu semua, maka seolah kita puasa 1 tahun. Tamam. Kasaumihi. Maka kalau kita baru ni adalah tashbih baligh. Maka sebab apa? Sama hadis tu disebut waqalla kana yuftiru yaumal jumaah. Dan jarang sekali adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berbuka puasa pada hari Jumaat. Masa apa? Nabi berpuasa sama pada hari Jumaat. Puasa pada hari Jumaat. Bukan ke makruh ke puasa hari Jumaat secara ifrad? Makruh. Jadi kita tanggunglah hadis ni bahawa sebenarnya Nabi puasa dengan hari lain. Sebagaimana yang kita sebab itu dalam syarah disebut qauluhu wa qallama kana yuftiru yaumal jumaah ay qalla iftaruhu yaumal jumaah bal kana kathiran ma yasumuh lakin ma'adhami yaumin ilahi qablahu aw ba'dahu. Kita tanggung bahawa Nabi puasa hari Jumaat ataupun Jumaat dan Sabtu. Tamam. Sebab apa? Li'annahu yukrahu ifraduhu biyaumin. Kerana bahawa makruh meninggalkan hari puasa hari Jumaat, meninggalkan hari Jumaat dengan puasa. Tapi isti'arah berlaku pada kauni yata'allaqu bihi wadhaifu kathira. Di situ ada Jumaat ni berkait dengan Jumaat, banyak ibadat. Banyak ibadat yang kita buat pada hari Jumaat. Nak baca surah Kahfi lagi, nak pergi sembahyang Jumaat lagi, nak iktikaf masjid lagi, macam-macam. Wasaumu yud'ifu anha. Dan puasa akan melemahkan daripada semua wazaif tersebut. Adanya jawab yang maksud. Dekat yang tak ada itu yang menjadi hal iaitu tunari kita ganti tunari dengan ada disebut nombor 1 hadza ta'lil. Ada. Okey, sekarang ni Ghazal. Dalam mazhab kita ta'lil pada unari Ghazal itulah yang kita syahid. Puasa hari Jumaat kepada apa? Kepada isti'arah puasa pada hari Jumaat kerana hari Jumaat ada banyak ibadat. Yang atas tadi lada asal yang kita dilafazkan. Melek buat khususnya lelaki itu dia awal sungguh pergi masjid Jumaat. Faham daripada soalan kita puasa je lemah badan kita. Baik, maka dia sebut Maulana. Kalau kita puasa hari Jumaat atau Jumaat satu, bukan kelembek juga ke badan. Ghazal. Tamam. Ini Ghazal. Baik, sebab tu Syekh. Tapi Syekh Muhammad Awam di mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. هذا التعليل لا يتناسب مع قوله بجواز الصوم يوم الجمعة لو ضم إليه يوما قبله أو يوما بعده. تعليل ni ialah ni dak orang sabar boleh kata. Sebab kalau kita puasa hari Jumaat pun lembek juga Jumaat. Kita puasa Jumaat satu pun lembek juga Jumaat. Itu adalah daripada bahagian isti'arah tasawiyah. Okey, hadis yang seterusnya. Baik. Wabihi ilayhi qala hadatsana Abu Hafs Amr bin Ali qala hadatsana Abdullah bin Dawud an Thawr bin Yazid an Khalid bin Ma'dan maksudnya nama lain bagi isti'arah Jurshi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra shaum al-itsnain wal khamis. Telah diberi kami oleh Abu Hafs kunyah nama dia Amr bin Ali. Itu kita pinjam lafaz kami Abdullah bin Dawud daripada Thawr bin Yazid daripada Khalid bin Ma'dan daripada Rabi' al-Jurshi daripada Sayyidah Aisyah, dia berkata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra, dia mencari sengeleng Nabi cari. Masa Nabi sengeleng nak cari, nak jumpa sama hari Khamis dan Isnin untuk puasa. Dengan apa? Dengan kita menyebut lawazim ataupun lazim daripada musammah dan syarah daripada musammah yang dihazaf tadi. Qauluhu yataharra shaum al-itsnain wal khamis ay yaqsidu shaum Nabi menuju Nabi sengeleng cari menuju untuk puasa akan keduanya. Sebab apa? Li'anna al-a'mala tu'radu fiha fihima, kerana amalan-amalan akan dibentangkan pada dua hari tersebut, pada hari Isnin dan pada hari Khamis. Tamam. Sebab itulah Nabi SAW dia puasa pada hari Isnin dan pada hari Khamis kerana amalan-amalan akan dibentangkan dari sudut mingguan pada hari Khamis dan pada hari Isnin.
Baik. Tamam. Al-Faidah, Amalan kita, kamu himpunkan dari ke sudut semua bani-bani dibentangkan. Tamim, semua ahli-ahli daripada bani Tamim. Maka Kadang-kadang ketika itu dibentangkan himpunan dari kamu sudut tadi setiap dan hari. Kadang-kadang tiap tidak minggu, tidak kadang-kadang memberi tiap tahun. faedah. Kerana ajal Jadi tidak boleh kalaulah ditolak. setiap hari, Tidak datang, amalan maksudnya kita tidak akan boleh dibentangkan pada waktu pagi dan waktu lambatkan, asar. tidak boleh didahulukan, Kalaulah tidak boleh dari sudut dicepatkan. mingguan pula, amalan mingguan, Maka amalan disebut mingguan kita wa akan idal dibentangkan maniyatu pada hari syabat Senin pada hari Khamis. asfaruha. Kalaulah Maka ketika ini yang tahunan kita pula sebut ada akan dibentangkan bila pada pada mana? Pada masalah al-syabat nisfu asfaruha. Syaban. Tamam? Taib. Jadi sebab tu Maliyah pada itu waktu tersebut hakikiyah. Nabi SAW akan banyakkan buat amalan. Yang menjadi Tamam? majas Baik, daripada hadis yang seterusnya. al-syabat. Wabila qala Asfar. hadatsana Muhammad bin Yahya qala hadatsana Abu Di sini Asim ketika ini an Muhammad bin telah Rifa'ah an mentashbihkan. Suhail bin Abi Salih Itulah an abihi an Abi Hurairah Faqad sahara. anna Nabiy sallallahu Telah alaihi wasallam disahihkan. qala Itu tu'radu al-a'malu disebut yawm asfar. al-itsnain wal khamis Bahawasanya Fa'ilmu an annal yu'radu baliyah amali wa ana shaimun. syubbihat Telah cerita pada kami oleh Muhammad bin Yahya, telah cerita pada kami oleh Abu Asim daripada Muhammad bin Rifa'ah daripada Suhail bin Abi Salih daripada ayahnya iaitu Maka Abu di sini Salih kita disebut daripada Abu isti'arah, Hurairah bahawa berlaku Nabi sallallahu alaihi wasallam dia isti'arah bersabda pada mana? dibentangkan Pada mana? amalan-amalan ini pada hari Senin dan Khamis. Kita Maka tasbihkan oleh kerana itu, kematian dengan oleh kerana sabuk. dibentangkan amalan pada dua hari tersebut, Baik, maka kemudian aku kita hazaf gemarlah, aku sukalah sabuk. Syabah bahawa dibentangkan kita amalan aku datangkan, hal kita gantikan keadaan aku ni lafaz berpuasa. yang kita hazaf tadi, Suka. sabuk kita ganti dengan sesuatu yang berlaziman Ada dah syarah. dengan sabuk tadi apa? Qauluhu tu'radul a'malu ay 'ala Allah Ta'ala, dibentangkan amalan-amalan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Kama bila fi kita jami' sebut musannif seperti kita dalam datangkan jami' lawazim Tirmizi bagi yang bagi dihazaf, musannif kita ni Imam Tirmizi. iaitu kita datangkan lawazim bagi ala rabbil syabab alamin yang dihazaf, wa maka kita sebut hadha itu 'ardun adalah ijmali. Inilah bentangan dari sudut ijmal. Hidayah. Fala yunafi annaha tu'radu kulla yawmin wa lailah. Maka tidak ada penafian pun bahawasanya amalan-amalan yang dibentangkan juga setiap hari dan setiap malam. Kama fi hadis Muslim yurfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahar wa amalun nahari qabla amalil lail. Wa la yunafi aidan annaha tu'radu lailatan nisfi min Sya'ban wa lailatul qadr li'annahu 'ardun li'amali sanah wa dhaka 'ardun li'amal usbu'. Maka al-'ardu fal-'ardu disembunyikan lawazim dan salasatu aqsam. Maka bentangan ini ada tiga bahagian. Satu lagi Ada waqalu bentangan al-firas li'amal al-yawmi wal laylah wa 'ardun li'amal al-usbu' wa 'ardun li'amali as-sanah. waktu ataupun Tamam, suasana kalau kurang untuk hari dan menjadi tegang, amalan siang dan malam, bersangatan petang, siang dan petang, tegang dan sebagainya. Al-hijab yang masuk al-harb ataupun qital. Kunna sesungguhnya ketika mana perang menjadi kepada waktu kepuncak peperangan, waktu hal keadaan tegang dan sebagainya, kami sesungguhnya kami adalah orang yang asyad dan makhalifa, orang yang paling makhluk dengan maksud apa, kuku makhluk kita namakan kuku pada haiwan, kita sebut makhluk. Kita kalau manusia kita sebut zufrun kan, zufrun kuku bagi manusia, kuku bagi haiwan binatang yang buas yang tajam kita sebut makhluk. Ataupun pada burung kan, tajam runcing pada hujung dia kita sebut makhluk. Maka yang paling tajam kuku kami, yang paling maksudnya kami adalah orang yang paling tajam kukunya. Wa ahad dan naba, yang paling tajam gigi taring. Nab adalah gigi taring. Nab adalah gigi taring. Jadi di sini berlakunya isti'arah makniyah pada mana asyad dan makhaliba dan juga ahad dan naba. Di sini ada dua isti'arah makniyah, iaitu asyad dan makhaliba dengan ahad dan naba. Iaitu di sini ditashbihkan rajulun, maksudnya ditashbihkan kunna tadi, kaum dia, kumpulan mereka ditashbihkan dengan sabuk, iaitu haiwan binatang buas. Kemudian dia hazaf sabuk, datangkan lawazim bagi sabuk tadi, iaitu makhalib, iaitu nab dan sebagainya. Maka berlaku iaitu yang menjadi lawazim bagi sabuk. Ketika itu menjadi isti'arah makniyah. Okay, baik. Itu contoh. Baik, wala yadu, dan tidak memberi kesan kita kekalkan lafaz musyabbahi fil kalam. Sebab apa? Li'annahu sara mazkuran li ghairi qasd tashbih. Kerana ketika itu lafaz musyabbah tadi seumpama apa? Pada masalah al-maniyah tadi, ataupun seumpama pada masalah kunna musyabbah.
Al-maniyah adalah musyabbah pada mana. Baik, walaupun disebut dalam ayat, dalam syair, tapi ketika itu kita sebut itu bukanlah dengan qasad, itu menjadi tasbih ketika itu. Sebab apa? Bahkan kita jadikan itu adalah kita datangkan, maksud kita sebut lafaz maniyah dan juga kunna tadi adalah untuk diikmalil makna al-lazimil mazmum, untuk kita menyempurnakan makna lazim yang difaham daripada ayat tersebut, makna lazim yang kita faham daripada masalah isti'arah tersebut. Tidakkah kamu lihat annahu yajibu mudhafan ilaih, itu datang dalam keadaan apa? Dalam keadaan mudhafan ilaihi, yang di idafahkan kepada pada masalah asfarha. Ala tara annahu, bahawasanya lafaz annahu ay anna lafzul musyabbah yaji'u, datang dalam keadaan apa? Dalam surah mudhafan ilaih, yang maksudnya iaitu diidafahkan kepadanya, iaitu pada mana? Asfarha. Hak dhamir kembali pada maniyah, jadi maniyah dalam keadaan surah mudhafan ilaih. Baik, sebagaimana dalam baik Abi Su'aib, ataupun au yakun mazkuran fil khabari as-sabiq, ataupun yang disebut dalam khabar yang telah lalu, iaitu pada masalah Abil Firas. Baik, khabar di sini bukan khabar nahwi, bukan khabar yang masuk di muqabil bagi mubtada, bukan. Ini khabar dengan masuk hukum, ataupun au yakun mazkuran fil khabar ay fi hukmi as-sabiq, fi hukmi sabiq, sebagaimana dalam bait Abi Firas. Kemudian wa'lam anna hadza al-lazim alladhi huwa mulaimatin musyabbah bi fil matniya. Ini masalah yang baru, dia sebut apa? Lazim, iaitu lazim yang kita faham daripada masalah matniyah tadi lah, makhalin, asfaruha dan sebagainya tadi, ansyabat tadi. Lazim itu ada dua taksim. Satu taksim qad yakunu ghairu salihun isti'arah, wa qad yakunu hadzal lazim salihan isti'arah aidan. Maksudnya lawazim yang ganti daripada musyabbah bi tadi, ia boleh jadi isti'arah, satu kisim, boleh tidak jadi isti'arah, kisim yang kedua. Maka disebut yang pertama wa qad yakunu al-lazimu ghairu salihin isti'arah, boleh jadi lazim yang disebut dalam ayat isti'arah makkiyah tidak boleh kita jadikan itu isti'arah. Maka kita datangkan dengan lazim tersebut ketika itu izan lil mujarradi kaunihi min lawazimi makiyatil lafzil mahsuf, semata-mata untuk kita adalah semata-mata keadaan lawazim itu tadi adalah daripada bahagian mahiyah, hakikat daripada lafaz tersebut yang dihazaf, iaitu musyabbah yang dihazaf itulah. Seumpama apa? Seumpama al-asfar dalam ayat. Asfar dalam ayat itu adalah, nak sebut itu adalah lawazim mahiyah daripada musyabbah, iaitu sabuk. Tapi bolehkah kita jadikan asfar ni seumpama kita jadikan isti'arah balik, maksud syabbaha al-asfar seumpama lain-lain, ataupun syabbaha syai'in bin asfar, tak boleh. Ketika kita sebut tak boleh, sebagaimana dalam Abi Sa'ad, ataupun seumpama qaulul Lubai ataupun labid fil mu'allaqah. Sebab apa? Wa ghadati rihin qad kashaftu wa qirratin id asbahat bi yadi syamali zimamuha. Wa ghadati rihin,
Maksudnya berpagi-pagi pada waktu esok, iaitu pada waktu pagi angin kencang, maksudnya ghadatir rihin akan masuk kinayah daripada masuk waktu yang sejuk. Wa ghadatir rihin, sesungguhnya telah aku singkapkan, kasyaftu, telah aku rungkaikan, wakir ratin, hal keadaan aku wakir ratin di sini dengan masuk ma'ul ma'ahu, hal keadaan aku ni bersama dengan kirrah. Kirrah ni dengan maksud apa? Kirrah ni Allah SWT Muhammad dengan masuk kita bagi makanan. Kirrah dengan masuk kita bagi makanan, ataupun ini isyarat kepada bekas makanan yang diletak padanya makanan. Okay, baik. Jadi sebut apa? Sebut ghadatir rihin, pada waktu pagi. Rihin, angin yang kencang ataupun angin yang sejuk, telah aku singkapkan. Maksudnya telah aku singkapkan di sini, telah aku menyelamatkan. Maksudnya nak sebut apa? Telah dia ni nak tunjuk seorang ni, orang ni, dia ni adalah rajulun karim. Rajulun karim. Waktu sejuk, maksudnya ketika waktu musim sejuk, angin yang kuat pada waktu pagi, sejuk lah waktu pagi. Masa tu nak pukul selimut nak pukul selimut. Maka ketika itu dia telah menyediakan firrah, makanan, dan juga persiapan kayu, seumpama kayu untuk bakar. Wakil ratin, maksudnya wakil rah ni umum, boleh jadi ta'am, maksudnya bagi makanan, boleh juga bagi persiapan seumpama apa, kayu untuk membakar supaya menghangatkan badan. Wakil rah sebut kerana apa? Asbahat, ketika itu asbahat, ketika mana waktu tersebut telah menjadi zimamu wadah. Zimamul wadah tadi, zimamu wadati rihin, itu zimam adalah tali kengkang. Lakunya iaitu ketika itu tali kengkang angin, maksudnya tali kengkang angin itu berada pada angin syamal. Maksudnya apa? Dia nak tajbih ni, dia nak sebut apa? Dia nak sebut masalah, dia nak khayal seumpama dia angin syamal ni angin sejuk daripada arah selatan. Syamal dan arah utara, silap, arah utara. Angin tersebut seumpama orang yang menunggang. Angin seorang yang menunggang kuda. Maka angin tersebut seolah-olah dia memegang tali kengkang, maksudnya angin tu menunggang apa? Menunggang ghadatir rihin, waktu pagi. Sebutkan dia khayal nanti. Maksud tadi tasbihkan surah dengan seorang penunggang atas kuda, seorang yang pegang zimam. Angin tu yang menunggang. Dia tunggang siapa? Ghadatir rihin, waktu pagi tu, angin waktu pagi dia menunggang. Khayal hati. Memang sedap lah jumpa lagi khayal. Jadi naik lagi. Jadi gitulah, kita nak lukis pun boleh tak? Tak ada nak lukis. Nak lukis kan ada angin. Angin nak apa pun tak. Jadi ia maksudnya seolah-olah tali kengkang bagi waktu pagi, angin waktu pagi tu telah dipegang ataupun telah dimiliki oleh syamal. Syamal ni angin, maksudnya dipanggil monsun lah kita sebut, monsun daripada utara. Baik. Jadi ketika itu sebut jadi di sini faham dah masuk bait tadi. Maka nak sebut apa? Nak sebut sini ketika ni fasyabbaha, maka dia telah mentashbihkan rih syamal. Rih syamal iaitu angin monsun tadi dengan apa? Ragibin amsaka bizimami farasil barq, telah memegang, seumpama maksudnya telah mentashbihkan
penunggang yang memegang tali kengkang bagi faras waktu sejuk, masuk farasil bardi yang masuk kuda waktu sejuk. Okay, baik. Wa ja'ala lahu yadan, maka telah dia jadikan wa ja'ala rihu syamal tadi seumpama adanya apa, seumpama ada bagi rih syamal tadi, angin tersebut adanya tangan. Dia khayal angin tersebut ada tangan, boleh pegang kuda tadi, contoh. Boleh pegang. Wala tasluhu al-yad li an takuna tashbihan li syai'in fil ma'ani hadzal bait. Cahaya dia adalah maksud tidak boleh kita jadikan yad tadi isti'arah yang lain, tidak boleh. Jadi yang sebenar pada masalah ni wa ghadati qad kashaftu wa qibratin in asbahat bi yadi syamali simauha. Isti'arah itu adalah berlaku pada asalnya adalah berlaku pada masalah rihu syamal biraqibin amsaka, iaitu tashbihkan syamal tadi dengan seorang penunggang kuda, iaitu pada apa, biyadi syamal zimamu asbahat biyadi syamal. Baik. Jadi tasbih ya pada itu berlaku pada rihu syamal tadi lah, rihu syamal. Kemudian kita hazaf raqib, kemudian kita datangkan lawazim bagi raqib tadi apa? Ya, tangan yang memegang lah. Baik. Atau isti'arah ala sabili isti'arah ala sabili isti'arah maqniyah asliyah. Okay, baik. Kemudian wa kadzalika qauluhu ta'ala faquluhu hani'an mari'a, faquluhu hani'an mari'a. Iaitu ayat dalam surah An-Nisa cerita pasal seseorang yang makan harta anak yatim. Faquluhu, itu kembali pada mal anak yatim lah. Maka makanlah oleh kamu. Maksudnya untuk apa? Takhfif, taubih, untuk menempelak orang yang makan harta orang yang anak yatim. Faquluhu hani'an mari'a. Dengan maksud apa? Al-hani'ah dengan mari, dengan maksud apa? Dengan maksud hani'an mari'a. Tidak, apa maksudnya? Al-hunna ni istilahnya makanan yang sedap lah. Hani'an mari'a, hani'an mari'a. Tidak, tengok. Perkara yang lazat lah, lazat dan lebih baik kesudahannya. Han'unna tu adalah lazat. Mar'u juga adalah sesuatu yang bagi maksud kecapan yang terakhir tu menyebabkan kita rasa sedap. Itu mar'u. Maksudnya sedap dalam, maksudnya tak ambil dalam kesedapan makanan tu, ada tak ambil dia. Kalau mar'u ni bahagian ngelah tu orang sedap. Hanik tu tengah-tengah. Tengok lah, maksudnya ada, maksudnya bahasa Arab ni kaya dalam lugah. Guna. Adapun hanak, ingat kalau hanak maksudnya dalam keadaan gembira lah. Hanak tu hani'an, al-hanak termasuk dalam keadaan dia tu gembira, sedap dan sebagainya. Kalau maru pula
maliha. Okay, baik. Jadi ditashbihkan apa? Syubbiha al-mal al-ma'khus. Ditashbihkan dengan mal yang dimakan ataupun yang diambil oleh harta daripada anak tadi. Tashbihkan dengan ta'am dan syarab, makanan dan minuman. Wa ju'ila lahu al-hanna wal mari. Maka menjadikan seolah-olah mengambil harta anak yatim tadi seolah-olah benda yang kita kecap sedap, ataupun bila kita dapat makanan tu kita akan rasa gembira. Baik, jadi al-hanna tadi dengan juga al-marju tadi, hari al-marjah itu tidak boleh kita jadikan istiarah yang lain. Maksud kita ambil lawazim tu jadi istiarah yang lain. Tak boleh. Baik. Wa qad yakunu hadzal lazim salihan isti'arah aidan. Dan ada ini masuk pada kisim yang kedua daripada isti'arah, daripada lawazim isti'arah. Iaitu yang pertama tadi, lawazim tadi tidak boleh kita jadikan isti'arah yang lain. Ini boleh kita jadikan isti'arah yang lain. Iaitu kama fi qawli allazi yanquduna ahdallah. Iaitu yang telah memutuskan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, fa inna an-naqdu min lawazimil habli. Maksudnya di sini tashbih pada mana? Iaitu isti'arah berlaku pada ahdallah. Ahdallah. Ia tashbihkan apa? Syabbaha ahdullah, syubbiha ahdullah bil habli, dengan benang. Maksudnya janji-janji Allah ini telah dia ni umpamakan dengan seumpama benang. Kemudian kita hazaf benang tadi, kita takbir dengan lawazim, iaitu sesuatu yang kita boleh putuskan. Seumpama benang. Maksud benang ni ada benda yang kita boleh putus, boleh ikat. Maka kita lawazim daripada benang adalah sesuatu yang boleh kita putuskan. Okay, baik. Maka dia takbir dengan yang kudu. Dan yang kudun adalah lawazim bagi musyabbah bi yang dihazaf, iaitu hadlun. Fa inna an-naqda, iaitu an-naqda yang kita putuskan itu adalah lawazim daripada hadlun, yang mana menjadi isti'ar ataupun syubh di hadhihi al-ahdu, yang menjadi musyabbah bih bagi al-ahdu. Wa yasihu ma'adhalika, dan sah untuk kita jadikan yang kudu dari an-naqdu itu adalah isti'arah yang lain. Macam mana kita jadikan an-naqdu itu isti'arah bagi al-ibtal? Asalnya apa? Alladhi yubtilu ahdullah, alladhi yubtiluna ahdullah. Maka an-naqdu syubbiha an-naqdu bil ibtal, bil ibtal. Ataupun ataupun kita buat isti'arah tasriyah, kita sebut syabbaha al-ibtal bi an-naqdi. Kemudian kita hazafkan ibtal, kita kekalkan apa? Kita kekalkan al-naqdi atas jalan sabi isti'arah tasrihiyah. Maka lawazim yang kudu tadi boleh kita jadikan isti'arah yang lain. Wa kal asfari fi qauli Husain bin Dhahak yukhatibu Amru bin Mas'adah liyushfi'alahu lana Ma'mun bin Khalifah. Supaya kata kaul Husain, dia khitab kepada Amru bin Mas'adah supaya Amru Mas'adah ni memberi syafaat bagi dia ni di sisi Ma'mun bin Khalifah. Anta ya Amru, kata Husain kepada Amru, anta ya Amru, wahai Amru, wa quwwati, kamulah kekuatan aku, kamulah hidupku, kamu adalah lisani, wa anta zufri, dan kamu adalah kukuku, wa anta nabi. Fa inna arada tashbiha nafsahu bisamu. Maka ketika ini Husain dia nak tashbihkan Amru tadi dengan sabuk. Wa tashbihal mukhatabi bi syai'in ladhi bihi yudafi'u sabuk an nafsihi, wa dhalika la yubtilu dalalatahu ala maqniyah. Baik, di sini yang sebut apa? Fa innahu, dia nak Allahumma salli ala Muhammad. Ketika ini dia tashbihkan diri dia, maksudnya diri Husain ni
dia tashbihkan dengan dia ini adalah sabuk, haiwan. Dan dia tashbihkan mukhatab, iaitu apa? Amru tadi, dengan sesuatu yang dapat mengekang daripada sabuk. Okay, baik. Dia makam ni, makam pada minta tolong, minta syafaat. Pada makam minta syafaat. Macam mana? Maksudnya dia ni seseorang yang akan dihukum, contoh. Orang yang akan dihukum. Okay, baik. Jadi orang yang dihukum ada yang, maksudnya bila dihukum, diminta syafaat supaya dia ni dilepaskan. Okay, baik. Maka dia tashbihkan diri dia tadi seolah binatang buas. Mukhatab tadi siapa? Amrun bin Mas'adah tadi adalah penyelamat dia, ataupun orang yang menolak ataupun yang mempertahankan daripada serangan, daripada kejahatan sabuk, contohnya. Okay, baik. Jadi dia maka dia sebut, ya amru quwwati wa hayati wa lisani. Wahai amru, yang itu adalah kekuatan aku, itu adalah hidup gua, itu adalah lisan. Maksudnya apa? Nak sebut apa? Amru tadi, ini ada syafaat yang boleh menghalang, as-sabu' daripada apa? An-nafsihi, daripada diri dia sendiri. Soalan nak sebut apa? Dia nak sebut diri dia tu diambang ke burukan. Siapa? Sekarang seolah-olah dia nak tashbihkan, seolah dia ni berdepan dengan sabuk. Sabuk tu adalah hukuman yang diberi daripada apa? Daripada makmum, khalifah. Okay, baik. Siapa yang penyelamat bagi dia, penyelamat daripada hukuman tersebut? Iaitu Amrun yang menjadi penyelamat, yang memberi syafaat untuk dia terlepas daripada hukuman tersebut. Maka dia tashbihkan diri dia tu seolah-olah berdepan dengan sabuk. Yang menolong dia tu daripada, ataupun penyelamat daripada sabuk tadi, siapa? Amrul Mas'adah. Itulah maksudnya. Wa tashbihal muqatabi bi syai'i alladhi bihi yudafi'u as-sabu' an-nafsi. Wa zalika, dan perkara tersebut lazim tadi, la yubtilu dalalatuhu ala mahniyah. La yubtilu dalalatuhu ala mahniyah. Okay, baik. Jadi di sini ni payah sikit, cepat ni payah sikit. Baca dulu. Tidak wazalika maksud lazim. Lazim yang disebut dalam isti'arah makniyah tadi tidak membatalkan dalalah isti'arah makniyah itu sendiri. Kenapa? Li'anna mujarrada isy'aril lafzi bilazimin min lawazimil musyabbah bihi al-makni kafin fi kaunihi dalilan ala makniyah. Kerana apa? Kerana semata-mata untuk kita sebut lafaz tadi, yang mana lafaz adalah, dan iaitu lafaz itu adalah lawazim bagi isti'arah makniyah, itu sudah cukup itu menjadi dalil bagi adanya pada jumlah tersebut atau syair tersebut daripada isti'arah makniyah. Fahimtum syai'an? Nak sebut apa sini? Tengok dalam ayat, ya amru wa quwwati wa hayati wa lisani. Sini nak tashbihkan apa? Di sini quwwati hayati lisani, ini adalah dia tashbihkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua yang disebut quwwati hayati lisani zufri nabi ni lazim. Maksudnya di sini disebut. Okey. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Di sini ada dua tashbih yang berlaku. Iaitu pada quwwati hayati, dia ni syabbaha
syabbaha kaunuhu syafi'an, maksudnya dia ni orang yang memberi syafaat, yang dapat menolong dengan apa, dengan sesuatu yang dapat menghalang, yang dapat menyelamatkan dia seseorang daripada binatang buas. Maka dihazaf musyabbah bih tadi, ganti dengan apa? Disebut lawazim. Apa lawazim? Quwwah, hayati. Okay, baik. Kemudian tashbih nafsahu bisabuk. Kat mana? Faham? Kita faham tashbih nafsihi bisabu'in. Kita faham daripada perkataan wa anta zufri wa nabi. Sebab apa? Seolah-olah dia nak sebut seolah-olah dia itu sedang berhadapan dengan sabuk, nabi. Sabuk kan? Zufri, sabuk juga isyarat kepada sabuk. Itu adalah lawazim bagi sabuk. Okey, baik. Maka itu yang diperlukan. Maksudnya walaupun kita sebut lawazim amru quwwati hayati walisani anta zufri wa nabi, lawazim semua lawazim. Baik, itu tidak membatalkan padanya itu adanya isti'arah makniyah yang lain. Walaupun pada lawazim tadi kita boleh buat isti'arah yang lain. Kita nak sebut nanti yang terakhir, nak sebut apa? Nak sebut walaupun pada kita sebut lawazim yang boleh kita jadikan ia isti'arah kan. Contohnya pada masalah tadi alladhi yakun ahdallah, dan sebut naqdun, boleh kita buat isti'arah yang lain, dan sedangkan dia itu adalah lazim bagi musyabbah bih kan. Sekalipun kita boleh buat isti'arah yang lain, kita tidak membatalkan isti'arah yang baru ni, membatalkan isti'arah yang ada dalam ayat. Tidak membatalkan isti'arah naqdun pada isti'arah pada al-ahd. Maksudnya dua-dua boleh kita buat isti'arah. Sekalipun masuk seolah-olah seorang pelajar ataupun seorang yang talib faham, bila kita sebut yang dulu boleh kita buat isti'arah yang lain, maka ahdallah tidak jadi isti'arah dah. Tak, bukan itu. Nak masukkan pada ahdallah boleh buat isti'arah yang lain, buat ada isti'arah yang asal, yang dulu ada isti'arah yang lain kita boleh buat. Maka tidak ada tanafud. Tidak, maksudnya kita boleh himpunkan dua isti'arah yang berlaku. Baik. Maka disebut wazalika la yubtilu, wazalika la yubtilu dalalatahu ala makniyah. Seolah-olah kena tambih. Ayat wazalika ni bukan wazalika disebut ayat baru lah sebut. Dalam tu disebut titik, dekat titik asli. Tak ada. Okay, baik. Jadi sini sebut maksudnya anta ya amru wa quwwati fa innahu sapalah nafsahu tu waktu api syaraf bi. Buat koma tu macam mana ke? Kalau adalah wazalika ni jumlah nak isbatkan masalah apa? Masalah yakunu hazal lazim salihan isti'arah tadi. Maksudnya lazim dan wazalika ni kembali kepada lawazim musyabbah yang boleh kita jadikan boleh kita jadikan isti'arah yang lain. Baik. Sekalipun begitu, dia itu tidak membatalkan, dia itu adalah penunjuk kepada isti'arah makniyah. Kita letak lazim iaitu zalika, contohnya pada ayat Al-Quran mudah an-nahl tadi, tidak membatalkan isti'arah yang ada pada ahdallah. Apa? Tidak membatalkan isti'arah yang ada pada ahdallah. Sebab apa? Li'anna, kerana semata-mata isy'ar tengah masuk isy'aril lafzi bilazimin min lawazimil musyabbah bihi al-makniyyi, kerana semata-mata isy'ar bila masuk kita sebut izhar. Isy'ar boleh sebut kita masuk izhar. Iaitu semata-mata kita izharkan lafaz lazim tadi, itu cukup bahawasanya dia itu adalah dalil bagi apa? Makniyah. Iaitu yang kudun
adalah dalil bagi makniyah yang ada pada ahdallah. Dalil bagi yang ada pada ahdallah. Itulah nak sebut tidak ada mukhalafah di antara lazim yang boleh jadi isti'arah dan isti'arah yang asal, iaitu ada isti'arah makniyah. Kalau nak buat taklid wazalika la yubtidu tu, buat taklid yang jalan ni, buat taklid lah, wazalika la yubtidu ni sini dengan maksud apa? Ijra' isti'arah tasrihiyah. Ijra' dengan maksud apa? Wazalika la yubtidu dalalatu 'ala al-makniyah huwa ta'lim situ kita sebut ijra'u isti'arah tasrihiyah fil lazimi al-isti'arah al-makniyah la yubtilu dalalata hadha al-lazim ala al-makniyah wala yunafi kaunuhu rumzan lil musyabbah bi al-mudmar. Ini masuk yang dimasukkan dalam wadzalika la yubiru dalalatuhu 'ala al-makniyah. Maksudnya kita jadikan isti'arah tasrihiyah pada lazim isti'arah makniyah itu tidak membatalkan dia itu adalah lazim bagi makniyah, dan tidak membatalkan dia itu adalah satu penunjuk kepada isti'arah ataupun musyabbah bih yang dihazaf, mudmar dengan maksud yang dihazaf lah, al-maksud. Baik. Wa ammal majazul murakkab, ini masalah yang lain lah. Amal majaz murakkab, kan? Ulang mula. Wa ijra'u isti'arah tasrihiyah fi lazimi al-isti'aratil makniyah la yubtilu dalalata hadza lazimi ala al-makniyah wa la yunafi kaunuhu ay kaunul lazim tadi lah, kaunul lazim ala makniyah tadi rumzan lil musyabbah bihi al-mudmar. Dalam kitab tahrir wa tanwir disebut, kitab tahrir wa tanwir disebut dalam ini pembahasan yang disebut, maksudnya lazim kita boleh buat isti'arah. Yang lain ada pembahasan yang dalam kitab seumpama satu makam ataupun satu martabat dengan mujahid kita sebut. Hatta dalam kitab Ibnu Balagh tak ada. Ini maksudnya antara benda yang baru yang disebut oleh Asyura. Yang baru. Allah Subhanahu wa ta'ala